Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati Encik Nur Amin Lawisau. Hari ini saya akan bentangkan iaitu inovasi ataupun laporan inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi video ini ataupun rakaman ini adalah sebuah kewajipan ataupun sebuah tuntutan untuk menyelesaikan tugasan 2 iaitu pembentangan individu. Baiklah, saya akan terangkan secara lanjut pada slide yang seterusnya. Baiklah, isi kandungan yang saya akan bentangkan, yang pertama ialah tajuk inovasi digital, yang kedua adalah sinopsis inovasi, yang ketiga adalah kumpulan sasaran, yang keempat adalah latar belakang iaitu proses menghasilkan inovasi, dan yang kelima ialah isu atau masalah yang ditangani oleh inovasi, yang keenam huraian inovasi digital, dan yang ketujuh kesimpulan. Baiklah, tajuk inovasi saya ataupun tajuk inovasi digital yang saya hasilkan iaitu Digicomic ataupun nama panjangnya adalah Digital Comic. Jadi diringkaskan kepada Digicomic. Okey, sedikit sinopsis. Digicomic merupakan sebuah inovasi digital yang dihasilkan bagi mengatasi masalah murid tahun 4 dalam kemahiran mengingat aspek hubungan diplomatik. Jadi inovasi ini adalah sebuah intervensi ataupun sebuah inisiatif oleh inovator untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun isu-isu yang wujud dalam proses sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi dalam hal ini, isu yang wujud adalah isu masalah kemahiran mengingat aspek hubungan diplomatik dalam kalangan murid tahun 4. Dan perkara ini ataupun tajuk ini selaras dengan kandungan di dalam DSKP ataupun Document Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sejarah tahun 4. Jadi inovasi ini dibina mempunyai dasarnya berdasarkan topik ini, dan murid mengalami masalah dalam topik ini ataupun tajuk tersebut. Jadi itu sedikit sinopsis berkaitan dengan Digicomic. Okay? Digicomic ini memiliki feature-feature ataupun fitur-fitur yang tertentu, di mana Digicomic ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian pertama, bahagian input. Bahagian input ini adalah sebuah bahagian yang mengandungi komik digital, di mana murid boleh membaca komik ini helaian demi helaian, dan apabila murid itu ingin mengundur kembali kepada helaian yang sebelumnya, dia memiliki butang-butang yang berfungsi. Misalnya murid itu ingin pergi ke helaian yang seterusnya dan seterusnya, ataupun pergi helaian yang sebelumnya pun boleh. Okay, jadi itu adalah fitur yang pertama, iaitu dari aspek input. Dan apakah pembawaan ataupun apakah konsep yang ingin dibawa dalam digital comic ini? Iaitu pertama adalah konsep perkomikan ataupun kaedah pengajaran menggunakan komik. Jadi apa yang ingin disampaikan, apakah yang ingin dipermudahkan adalah isi-isi pengajaran yang terdapat dalam buku teks itu. Aspek-aspek hubungan, bentuk hubungan, kesan hubungan, semuanya diadaptasi dalam perkomikan ataupun dari aspek penceritaan, naratif. Jadi murid ini dia suka cerita, dan cerita itu berkonsepkan komik, kerana komik ini dekat dengan murid-murid, kerana mereka mungkin biasa membaca komik Naruto, komik Goku ataupun komik-komik yang lain. Jadi ini adalah pendekatan yang difikirkan ataupun dijangkakan dapat menarik minat pada perancangannya, dan hakikatnya memang betul bahawa Digicomic ini dapat menarik minat ataupun memberikan satu implikasi yang positif terhadap murid tersebut. Okay? Dan fitur yang kedua adalah fitur output ataupun kita panggil sebagai quiz.
Jadi selepas daripada murid itu membaca ataupun menelaah komik digital itu, maka mereka boleh menguji kemahiran ataupun kemahiran mengingat mereka. Jadi fitur yang kedua adalah kuis. Apabila mereka memilih jawapan yang betul, maka mereka akan dibawa satu halaman yang mengatakan ataupun menotifikasikan mereka bahawa jawapan yang mereka beri itu adalah betul. Jadi apabila mereka menjawab jawapan yang salah, maka mereka akan dibawa ke halaman yang menyatakan ataupun menotifikasikan bahawa mereka menjawab jawapan yang salah. Namun begitu, apabila mereka menjawab jawapan yang salah, dibawa ke halaman itu, pada halaman itu memang ada notifikasi bahawa anda telah salah menjawab. Tetapi apa kelebihannya Digicomic ini? Pengguna dapat mengundur kembali, maksudnya redo balik, ulang balik soalan tu sehingga dia mendapat jawapan yang betul. Apabila dia mendapat jawapan yang betul, maka dia boleh pergi ke soalan-soalan yang seterusnya. Jadi itu saya katakan bahawa Digicomic ini merupakan sebuah mekanisme untuk menggalakkan kaedah pengajaran flip classroom ataupun pembelajaran terbalik. Maksudnya di situ bermula dengan input di rumah, terus kita boleh uji di sekolah. Jadi dia fleksibel, sama ada menggunakan flip classroom ataupun menggunakan kaedah pembelajaran macam biasa pun tidak ada masalah. Kalau kita guna flip classroom, kita boleh berikan mereka melalui peranti-peranti ataupun melalui medium komunikasi. Jika kita ingin melaksanakan ia di sekolah, maka kita boleh bawa murid untuk pergi ke makmal komputer untuk mereka buat bersama-sama lah gitu. Okey. Kumpulan sasaran. Okey. Semasa intervensi, sebelum intervensi ini dirancang untuk dibuat, maka ianya terhasil daripada isu ataupun sebuah masalah yang timbul. Maka masalah itu tidaklah meliputi semua murid, itu semua murid memiliki ataupun menghadapi masalah kemahiran mengingat. Tidak, terdapat 5 orang sahaja murid dalam sebuah sekolah tu, ataupun lebih spesifiknya lagi adalah dalam sebuah kelas itu memiliki tahap capaian skor yang rendah selepas daripada ujian formatif dilakukan ataupun ujian awal. Maksudnya di sini mula-mula guru menggunakan kaedah chop and talk, kemudian membuat latihan pengukuhan ataupun ujian formatif, dan mendapati bahawa 5 orang murid ini mendapat skor yang paling rendah. Jadi oleh itu guru ataupun inovator berinisiatif untuk membantu 5 orang murid ini supaya dapat meningkatkan pencapaian mereka. Okey, dan dari aspek latar belakang iaitu proses menghasilkan inovasi, inovator membahagikan kepada 4 yang bermula dengan perisian. Di mana perisian ni, dari aspek perisian, sebelum kita menghasilkan sesuatu inovasi digital itu, maka kita kena perlu pilih dahulu perisian yang sesuai kita gunakan. Dari aspek penggunaan kos ataupun dan sebagainya lah. Okay, apabila kita sudah memilih apakah perisian yang ingin digunakan, maka kita perlu sesuaikan dengan DSKP ataupun Document Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Apakah yang ingin kita masukkan ke dalam perisian tersebut? Maksudnya kita ada perisian, tapi bagaimana kita mengadaptasi Document Standard itu dalam perisian yang kita pilih? Dan ketiga adalah proses adaptasi yang seperti saya sebutkan. Macam mana kita mau convert content to comic, content to comic ataupun content to narrative, point to narrative ataupun point to comic. Bagaimana kita mau tukarkan penyataan, sekadar penyataan, tukar kepada komik yang diaplikasikan ataupun dimasukkan ke dalam perisian tersebut. Okey, kemudian barulah kita tahu sudah apa perisian, apa konten dan bagaimana kita adaptasikan, barulah kita laksanakan. Okey, apa isu yang ditangani sebenarnya? Okey, apa isu yang ditangani? Pertama, suasana bilik darjah. Selain daripada
murid mendapat skor yang rendah. Okay, itu dia berkaitan dengan kekeliruan, tapi saya akan ulas suasana bilik darjah ini. Apabila suasana bilik darjah menjadi kusam ataupun tidak ceria, tidak seronok, ia akan memberikan kesan ataupun implikasi yang negatif kepada perkembangan pelajar. Maka ini juga isu yang muncul selain daripada pencapaian skor yang rendah disebabkan kemahiran mengingat. Suasana bilik darjah juga menjadi kurang aktif apabila kita menggunakan kaedah pengajaran bersifat komunikasi satu hala, bersifat tradisional dan juga bersifat chalk and talk. Jadi dia kurang communication antara guru dan murid itu. Lebihnya kepada guru lah. Okay, yang kedua ni kekeliruan. Itu biasa. Apabila kita belajar sesuatu topik tu, maka kita akan menghadapi kekeliruan. Contohnya, bentuk-bentuk hubungan diplomatik, kesan-kesan hubungan diplomatik. Siapa yang terlibat? Apakah barangan yang didagangkan? Jadi dia akan membentuk satu kekeliruan bagaimana dia menstruktur maklumat itu dalam otaknya. Jadi jadi yang 5 orang ataupun dari aspek mengenal pasti bentuk-bentuk hubungan diplomatik itu memiliki kekeliruan, dan majoriti murid kurang menguasai tajuk tersebut dengan pencapaian kurang daripada 30%. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa 5? Tapi yang di sini adalah majoriti. Okey, sebenarnya dari aspek yang lebih luas ataupun dari aspek skop yang lebih besar, majoriti itu dikira bahawa memang banyak murid yang masih keliru dengan topik hubungan diplomatik ni. Okay, itu secara 30% tu. Okay, tetapi yang dipilih hanya 5 sebagai permulaan kepada inovasi ini, dan jika inovasi dan apabila inovasi ini berjaya, insya-Allah akan diteruskan kepada langkah-langkah susulan ataupun pelebaran ataupun perluasan peserta kajian yang lebih besar, kan? Okey. Jadi apa masalah yang ditangani adalah masalah kemahiran mengingat. Okey. Macam mana kita mau ukur kemahiran mengingat ni? Kemahiran mengingat. Mengingat ni adalah satu tahap yang pertama. Okay. Dia sekadar mengingat. Jadi itulah sebab dia kita mau bantu mereka untuk menguasai tajuk hubungan diplomatik ni melalui mengingat. Okey. Dan bagaimana masalah ini diidentifikasi melalui ujian formatif yang seperti saya sudah ceritakan tadi. Okey, bagaimana mengenai inovasi digital? Okey, inovasi digital ringkasannya saya dapat bagikan kepada 4, iaitu bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan untuk inovasi ini hanyalah menggunakan perisian WPS. Itu sahaja, tidak ada sebarang kos kewangan diperlukan untuk menghasilkan digikomik. Okey, yang kedua adalah cara inovasi digunakan. Ini saya fikir saya sudah berikan penerangan, namun saya akan terangkan secara ringkas. Apabila pengguna berada di laman utama, dia akan nampak ada dua butang. Itu butang yang pertama akan membawa dia kepada komik. Butang yang kedua akan membawa dia kepada kuis. Jadi dia mau pilih yang mana? Dia boleh terus pergi kuis, boleh. Dia boleh nak payah baca komik terus pergi kuis, boleh, tidak masalah. Kalau dia mau baca komik, dia pilih butang yang atas, butang yang pertama. Jadi dia akan baca komik. Okey. Dia boleh baca ke depan ataupun ke belakang, maju undur. Okey. Bila habis komik tu, dia akan dibawa ke pautan untuk menjawab kuis. Bila dia dapat jawab betul, dia akan dibawa ke halaman yang menyatakan bahawa dia jawab betul. Dan apabila pengguna menjawab jawapan yang salah, maka dia akan dibawa ke halaman yang menyatakan bahawa dia telah menjawab jawapan yang salah. Namun dia boleh berundur kembali untuk berbetulkan kesalahan. Itulah kaedah penggunaannya. Okey, kos penghasilan. Setakat ini kos penghasilan tidak memerlukan kos setakat ini kerana 100% menggunakan digital. Dan yang keempat adalah dari aspek keberkesanan. Keberkesanan ini diukur
melalui ujian. Selain itu diukur melalui pemerhatian dan juga temubual. Sama ada benar-benarkah inovasi ini membantu ataupun tidak. Jadi kesimpulannya ataupun konklusinya, dalam aspek pedagogi ni kan, guru mesti kuasai TPEC. Apa tu TPEC? Okay. TPEC ni gabungan antara Allahumma salli ala sayyidina. Pertama, pedagogical knowledge, okay, content knowledge, dan juga technology knowledge. Jadi itulah gabungan dia, teknologi, content dan juga pedagogi. Itulah maksudnya TPEC. Okay, seperti peribahasa ala bisa tegal biasa, di mana guru dapat menerapkan digikomik ni, okay, dapat memudahkan urusan. Kerana antara cara pengajaran yang sesuai, suitable, ialah flip classroom. Ini memang sesuai lah, sebab digikomik ni dia guru tu bagi, dia boleh baca dan dia boleh uji kan? Ataupun dia mau uji esok pada hari kejadian pun tidak ada masalah. Jadi itu ada flip classroom. Sangat mudah lah untuk penggunaan kaedah itu, dan guru yang menggunakan digikomik dapat mengaplikasikan kaedah pengajaran flip classroom, iaitu berpusat kepada murid. Maksudnya bila kita membuat satu kaedah, iaitu kaedah flip classroom ni, kita berikan murid itu kerja, ataupun kita berikan murid itu untuk peluang untuk bergerak dalam mencari ilmu. Maksudnya dia kena cari, bukan guru yang bagi dan membuatkan mereka bosan. Kita bukan lari daripada tanggungjawab, tapi kita mahukan satu pendekatan yang bervariasi ataupun pendekatan yang berbeza-beza yang menyebabkan implikasi yang positif. Contohnya murid itu tidak cepat berasa bosan. So murid ni dia akan cepat bosan bila dia tidak buat apa-apa. Bila tidak ada sebarang permintaan ataupun usaha untuk mereka tu berbuat sesuatu untuk menuntut ilmu. Jadi flip classroom ni boleh dilakukan melalui digikomik. Jadi sekian itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.